Lemot, Edith, Pakito dan juga Fahmis akan maju kepada bahagian hadapan. Dan ini akan menyebabkan Ryzel mungkin ketinggalan kalau tidak bergerak aktif di bahagian hadapan. Namun kita nak bergerak pada bahagian hadapan, masih lagi akan ada naga yang berterbangan. Antara hero kegemaran saya, Beatrix, dibawa masuk pada game yang ke-6 kali ini. Macam ada sebab lain ya? Secara ringkasnya, Ya. siapakah yang boleh menang di dalam fasa team fight? Dalam fasa team fight. Saya rasa of course kalau ikut pada marksman, pada homeboys. Namun kalau kita tengok siapa yang tertangkap terlebih dahulu, daripada segi pick off, saya akan berikan kredit kepada SMG. Dan tanpa melengahkan masa, kita akan menyerahkan tugas mengulas kepada caster-caster kita yang bertugas. Alright, perlawanan yang seterusnya, perlawanan yang cukup penting untuk kedua-dua pihak sebenarnya. Sudah semestinya kita tahu Homeboys satu lagi kemenangan, mereka bakal dinobatkan sebagai juara, manakala SMG pula satu lagi kemenangan untuk kita samakan kedudukan di antara dua grand finalis ini. Ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menentukan siapakah pemenangnya. Daripada pukul 10 kita datang, pukul 10 juga kita masih lagi setia menunggu ketika ini pasukan Homeboys berhadapan dengan pasukan SMG. Siapa yang akan menang? Kalau untuk pasukan Homeboys ini mata sangat penting, manakala untuk pasukan SMG peluang kepada mereka untuk menyamakan kedudukan sekali lagi. Ya, dan saya pasti kalau pasukan SMG berjaya untuk mendapatkan kemenangan dekat sini, ini boleh dikatakan momentum yang cukup besar untuk mereka memulaikan game mereka yang terakhir nanti. Tapi sekarang ini sempat Damage yang diterima begitu besar sebenarnya, Petrify yang telah dikenakan dan sempat menggunakan Flicker demi melarikan diri. Yap, masih lagi mampu untuk larikan diri, tapi Miko cuba untuk bergerak dengan agresif mengganggu GB, tapi Zon dah bersedia kat sini. Untuk pasukan tim SMG, mereka dah jumpa Leomon yang digunakan oleh GB ni. Mereka tahu yang mereka akan bermain dengan sangat agresif. Jadi untuk tim SMG, adakah mereka perlu ikut GB atau mereka just ignore GB pergi dekat lane yang lain? saya rasa untuk fasa-fasa awal game ini hanya memberikan fokus kepada GB sahaja terlebih dahulu. Ini adalah untuk pasukan SMG. Kalau pada fasa late game kena mencari di manakah Rider, tapi sekarang ini Miko diberikan amaran oleh GB sebentar tadi, janganlah mengikuti beliau ke mana-mana sahaja. Satu gerakan yang cukup agresif daripada GB, dan lihat bagaimana Miko tak nak ambil sebarang risiko, terus saja menggunakan flicker keluar daripada kawasan tersebut. Yap, tapi sempat tak ada flicker. GB cuba untuk membantu, dia pun tak ada Phantom Stare. Tapi ini akan menyebabkan pasukan Homeboys datang, tapi result dia ataupun keputusannya agak sia-sia. Tapi untuk tim SMG dengan adanya Valentina, itu sememangnya combo yang sangat-sangat baik ketika mana adanya jungler Martis. Ya, saya sangat setuju dekat sini. Ini membenarkan Saksa juga bermain dengan lebih agresif daripada bahagian hadapan. Dan sekarang ini kalau kita lihat di bahagian bawah agak seimbang. Sekarang ini di kawasan turtle yang pertama, Miko mendadak damage yang tinggi, sempat telah bertiba. Masuk dengan knockout strike dia, cuba untuk mendapatkan kill tapi tidak berjaya. Pada waktu yang sama, Black Dragon Form berlega-lega di udara ketika ini. Smooth zoning saja yang ingin dilakukan, Phantom Steed, dan Smooth yang akan mendapatkan turtle tersebut dimenangi oleh mereka. Kedua-dua Nether Realm telah dibuka, tiada sebarang kematian, namun SMG yang came out on top. Tapi kita nampak bagaimana kesabaran daripada GB. Cuba untuk menculik turtle tersebut, walaupun gagal tapi cubaan yang baik kerana ketika ini Sasa menggunakan hero yang antara kegemaran beliau pada musim lepas. Dan tak dilupakan kedua-dua goal laner ini mempunyai sikit sebanyak kemampuan untuk bergerak agresif pada fasa early game. Tetapi kelebihan sedikit kepada Sasa untuk melakukan pertahanan high ground defense di late game nanti. As much as kita ada sembang pasal mental fortitude SMG, kita puji bagaimana cukup besar, kita boleh juga persoalkan mental fortitude untuk Homeboys. Adakah semakin berkurangan sebab setiap kekalahan mereka nampak macam ada mistake-mistake yang dilakukan oleh mereka juga? Ataupun lebih kurang seperti yang kita bincangkan pada awal-awal tadi, mereka buat mistake tu, tapi mistake yang macam mereka rasa kecil je. Walaupun kecil, tapi tim SMG, mereka akan tukarkan kelebihan yang sangat-sangat besar kepada mereka sendiri. Tapi walau bagaimanapun sekarang ni untuk pasukan Homeboys, mereka lebih cuba untuk menghalang pasukan SMG dapatkan snowball effect. Jadi buat masa ini, saya rasa masih lagi okey untuk pasukan Homeboys disebabkan Martis belum dapatkan apa-apa kill ataupun assist. Tetapi sekarang ini juga, kedua-dua pasukan sebenarnya mempunyai kelebihan yang sama kalau berjaya untuk mendapatkan snowball effect. GB dengan menggunakan Lemot, Saksa dengan menggunakan Martis. Tapi disebabkan kedua-dua pasukan tak ingin mengambil risiko terlalu besar, ini juga menyebabkan kenapa pada minit yang keempat kita masih lagi tidak melihat mana-mana kematian.
I mean, kedua-duanya main dengan pasif dan saya rasa Homeboyz okey saja dengan keadaan ini. Dengan Saksa tak mendapatkan sebarang kill, jadi dia pun tak boleh nak snowball sebagai Martis jungler. Seperti mana yang kita tahu, dia perlukan that early kill untuk dia boleh lakukan gerakan snowballing. Tapi masih lagi boleh risaukan Saksa, masih lagi berada di bahagian hadapan daripada segi level 7 berbalas dengan TB yang baru saja mencapainya. Dan sekarang ini telah pun bersiap sedia di kawasan turtle yang kedua. Dansa bakal dilaksanakan terlebih dahulu. Kedua-dua pihak zone berada di bahagian paling hadapan sekali. Perlu berhati-hati bila-bila waktu sahaja. Black Dragon Form bakal dibuka oleh Smooth untuk mencari Chibi, untuk mencari Riser dekat bahagian belakang. Nyawa Turtle sangat-sangat rendah. Saksa yang akan mendapatkan Turtle tersebut, tapi lihat terus saja pergi ke backline. Zone telah dimusnahkan. Smooth sekarang ni zoning yang dilakukan. Saksa akan mendapatkan kill ke atas tempat. Nether Realm yang telah dibuka, namun begitu Warlord sempat menarik dua alih pasukan SMG. Bawah tarik mereka tersendiri. Chibi telah dikorbankan. Riser keseorangan diri sekarang ini. Satu berhadapan dengan tiga. Lihatlah damage apa daripada Sata. Lebih besar sebenarnya. Namun begitu Zod bersama dengan Warlord mampu ataupun tidak nak menumbangkan Sata sebelum Warlord terkorban. Kalau dia sempat flicker tadi, mungkin Warlord akan ditumbangkan terlebih dahulu. Tapi adakah itu berbaloi untuk korbankan dia punya Saja seperti mana yang kita telah bincangkan, it will be about the battle of execution di antara kedua-dua pasukan ini. Setup untuk Homeboyz lebih bergantung kepada Zone punya Earth Shatter dan juga Onward. Manakala tim SMG kita lihat, naga hitam itulah setup terbesar yang dimiliki oleh pihak SMG. Tapi kita jangan lupa tentang kehadiran Miko yang berjaya untuk melakukan pick-off. Bercakap tentang pick-off, Terus saja Purify diguna pakai, akan tetapi Tasa juga telah melepaskan Nibiru Special yang menjangkakan Rizel berjaya ditangkap oleh Miko pada waktu yang sama di bahagian bawah. Lihat bagaimana Smooth sedikit sebanyak membuli sepat daripada lane-nya tersendiri. tak boleh nafikan kerana Yuzong pada ketika ini, patch ini sangat-sangat berkuasa. Sebab tu kita nampak beberapa kali sebenarnya Yuzong dikeluarkan juga. Kalau kita lihat daripada sudut atomization kat sini, Martis walaupun dapatkan 1 kill 2 assist seperti kita bincangkan tadi, walaupun sebenarnya mereka boleh dapatkan lebih lagi, adakah mencukupi sebenarnya untuk pasukan SMG? saya rasa masih lagi bantu disebabkan dah pun mempunyai hunter strike, damage dah pun cukup, hanya perlu memberikan fokus mula kepada item defensif dekat sini supaya dapat menada damage di bahagian hadapan dan cuba untuk mendapatkan kill demi kill. Tim SMG telah pun memulakan turtle yang terakhir apabila berjaya mendapatkan perbezaan yang lebih sebanyak 2000 gol. Tapi Homeboyz juga menunjukkan diri, adakah mereka tidak ingin membenarkan pasukan SMG mendapatkan turtle ini secara percuma? Ya, mereka akan pastikan keadaan yang sangat sukar kepada pasukan Homeboyz sebenarnya untuk mendekati kawasan sungai yang dikawal rapi oleh pasukan SMG, dan mereka akan lepaskan sahaja pengambilan tersebut kerana sempat mendapatkan tarik dekat bahagian bawah. Satu keputusan yang bijak daripada Sepat. Mereka tahu mereka tak ada the map control untuk kontes ke atas turtle terakhir tersebut. Jadi mereka ambil keputusan Sepat pergi saja speed push di bahagian bawah. At least mereka tidaklah ketinggalan jauh sangat daripada sudut kutipan gol. Dan sejujurnya apabila ada hero high ground seperti Yuzong, ini sangat-sangat menyukarkan keadaan untuk melakukan perebutan objektif. Dan ini adalah tindakan yang lebih bijak daripada pasukan Homeboyz untuk mengabaikan objektif seperti Turtle dan di sebaliknya mendapatkan turret. Ini sekurang-kurangnya berjaya untuk memberikan mereka juga kekuatan daripada segi kawalan map. Saya nampak Hunter Strike telah pun disiapkan oleh Smooth. Jadi dia fokuskan sedikit sebanyak kepada damage yang mungkin akan menyebabkan kenapa Sepat sekarang ni dibuli bah kata Adin dekat bahagian bawah. Sukar untuk dia berhadapan 1v1 dengan Yuzong ini. Manakala untuk pasukan SMG sekarang ni, kalau mereka terus cari kat backline, adakah Rizel sempat untuk survive? Saya rasa damage dah ada, tapi kita juga jangan lupa untuk Rizel mampu untuk mengeluarkan damage yang jauh lebih tinggi lagi daripada pasal late game nanti. Jadi mungkin Smooth juga masih perlu mempertimbangkan lagi tentang item defensif selepas ini. Kedua-duanya main sangat-sangat pasif. Yang masuk minit ke-8 hanya 6 total kill saja yang didapatkan oleh kedua-dua pihak. Memang memaksimalkan farming untuk kedua-dua gold laner. Satu tangkapan yang cantik ke atas Saksa, tumbukan diberikan oleh Sepat, tapi Saksa dia akan mendapatkan purple buff tersebut kerana Chibi retribution dia baru sahaja habis cooldown.
Sebab kita dah membincang, kedua-dua pasukan ini mempunyai kekuatan daripada segi snowball, tetapi sayangnya untuk Homeboys, pasukan SMG yang berjaya mendapatkannya. Saksa telah pun berjaya untuk mencapai satu level keharapan berbanding dengan TB. Jadi ini juga mungkin akan membenarkan pasukan SMG mendapatkan objektif yang seterusnya, iaitu lot yang pertama ini dengan lebih mudah lagi. Sebut pasal Lord telah pun muncul ketika ini di bahagian bawah. Sasa, Miko dekat bahagian atas menantikan sempat untuk keluar. Dia dah keluar sekarang ni. Flicker digunakan oleh Miko, tapi tiada tendangan yang boleh dikenakan. Namun kita Flicker pembalasan daripada sempat cubaan untuk melarikan diri ketika ini, namun tak sah. Basic attack Flicker melepasi tembok, mendapatkan kill ke atas sempat. Jadi daripada sudut jumlah anggota SMG memenangi, dan kerana itu jugalah Homeboys nampaknya mungkin tidak berani nak melakukan kontes. Kita boleh katakan di mana pergerakan sempat sebentar lidah pun dirancang, dijangka oleh pasukan SMG, dan denda yang cukup batas membenarkan mereka bukan sahaja berjaya untuk melindungi side lane mereka, tetapi juga berjaya untuk mendapatkan lot. Pattern yang sama menyebabkan pasukan Homeboys telah pun dibaca, dan tim SMG mengambilkan kesempatan ini untuk mendapatkan lot. Yang pertama, tidak diberikan saingan. Peluang kepada mereka untuk menumbangkan inner turret bagi pasukan Homeboys. Kalau mereka dapatkan inhibitor, itu bonus yang sangat besar. Tapi kenapa Homeboys tak bergerak agresif seperti game-game sebelum ini sekarang ini? Kita kena ingat, ini juga yang dilakukan oleh pasukan Homeboys pada game yang pertama. Mereka bersabar menantikan di mana Ryzer mula untuk mendapatkan damage sebelum mereka mula bergerak agresif. Jadi tak ada masalahnya dekat sini. Soalannya, adakah mereka mampu untuk bertahan dan Smurf dan Dragon Form mencari mangsa di bahagian belakang, ataupun hanyalah untuk menghalau supaya mereka berjaya untuk mendapatkan menara di bahagian tengah. Menara dekat bahagian tengah macam itu ditumbangkan, tapi sempat dekat bahagian atas sekali lagi. Akan dikejar tendangan yang kurang kemas, dikemukakan oleh Miko. Regroup semula buat pasukan Homeboys untuk menyediakan defensive gameplay mereka, dan SMG akan cuba untuk mendapatkan satu lagi auto turret milik pasukan Homeboys di bahagian atas. Atas dapat, tengah juga mereka berjaya. Ryzel tembakan daripada jarak yang agak jauh sebenarnya, berjaya untuk mendapatkan sedikit damage yang sebenarnya mengganggu momentum pasukan Homeboys untuk melakukan pertahanan seperti yang kita telah pun jangka. Semua inner ataupun outer turret sebenarnya telah pun ditumbangkan terlebih dahulu, hanya meninggalkan inhibitor turret sahaja. Kalau pasukan Homeboys sekali lagi membiarkan sahaja pengambilan lot seterusnya, mereka mungkin dalam masalah yang sangat besar. Ya, itu adalah satu kemenangan yang cukup besar. Tapi sekarang ni lihat tim SMG mencari di manakah sempat supaya mereka mampu untuk memberikan fokus kepada kawasan lot dengan lebih mudah. Ini boleh dikatakan amaran kepada sempat berkali-kali diberikan. Tapi sempat ni degil, dia tak kisah apa, dia pasti akan melaksanakan job desk dia untuk memastikan lane di dekat bahagian atas ini dikawal rapi sebelum Lord dihidupkan. Cubaan untuk beliau melaksanakan perkara tersebut. Daripada sudut winning prediction, 4-8-12 minit semuanya didominasi oleh pihak SMG Karaguri. Tapi kita juga kena ingat, perbezaan ekonomi tidaklah begitu ketara dekat sini. Hanyalah 4,000 gol. Masih lagi di dalam jarak yang boleh dikejar oleh Homeboys dengan hanya berjaya untuk mendapatkan satu kemenangan di dalam team fight yang besar. Satu momen yang masih lagi dinantikan oleh pasukan Homeboys. Kita dah tak dapat kill banyak minit dah kan sebenarnya. Semuanya bermain dengan keadaan di mana, okey, kalau ini masuk dulu, kita tengok je. Kita tengok dulu, kalau ada peluang baru kita masuk. Kalau tak, jangan masuk lagi. Itu mungkin pancingan. Itu taktik ataupun disiplin yang diperlukan kerana semuanya adalah mata yang penting buat masa ini. Mungkin gerakan daripada tim SMG akan bergerak terlebih dahulu ke arah Lord yang sangat penting. Kita dah bincangkan untuk pasukan Homeboys terpaksa melakukan kontes. Kalau mereka biarkan, ini bukan situasi yang dimahukan oleh peminat-peminat mereka. Ya, tapi lihat sempat juga bersiap sedia untuk melakukan flank daripada kawasan belakang. Pasukan SMG juga masih lagi belum menunjukkan muka. Smooth juga menantikan masa untuk menggunakan Black Dragon Form untuk mencari di manakah Ryzel. Sekarang ini mereka mula untuk ke hadapan. Ryzel nyawa yang agak rendah. Ini gerakan zoning sahaja daripada Smooth dan membenarkan paksa untuk mendapatkan lot tersebut tanpa sebarang masalah. Apabila Ryzer kena tembakan daripada Sasa itu, it was the game moment untuk SMG mendapatkan lot. Dalam ramai-ramai,
kena kepada Ryzel yang menyebabkan pasukan Homeboys dah cuba untuk konteks, kita dah bincangkan tadi. Tapi kalau Ryzel dah nyawa rendah, macam mana mereka nak buat? Dia menyebabkan tim SMG. Mereka dapat Lord sekarang ni, sempat ada dekat bahagian atas. Dia pun tengah fikir, mampu ataupun tidak dia berada dekat bahagian atas untuk melakukan sedikit pancingan kerana semuanya fokus kat bahagian tengah. Alright, sekarang ni Lord terus mara ke atas inhibitor turret milik Homeboys di bahagian tengah, mengeluarkan damage yang cukup banyak sebenarnya. SMG menunggu minion wave yang seterusnya untuk mereka meneruskan lagi perjuangan pushing power mereka ini. Warlord akan menunjukkan diri. Miko cubaan untuk mencari Ryzel, akan menggunakan Purify untuk melarikan diri, tapi lihatlah pertarungan dekat bahagian belakang. Zone Stormy berjaya ditumbangkan. Zone tiada di dalam medan pertarungan. Di lambung pula Chibi sekarang ni. Phantom Stick digunakan pakai untuk melarikan diri. Miko nyawanya telah ditumbangkan sebegitu banyak sekali. Hampir sahaja Rana Apathy daripada Sasa nak menamatkan riwayat Chibi seketika tadi. Kali ini tidak tepat kepada sasaran. Kali ini kita juga dapat melihat bagaimana pasukan SMG melakukan kiting, mengumpat pasukan Homeboys untuk keluar daripada kawasan rumah terlebih dahulu sebelum melakukan serangan hendap. Mereka juga sedar kalau mereka melakukan kesilapan di bawah inhibitor turret, lebih mudah lagi pasukan Homeboys untuk mendapatkan kemenangan. Okey, pasukan Homeboys, mereka dah lakukan pertahanan yang baik bagi pendapat saya dekat sini. Seperti apa yang dijangkakan oleh awak sebenarnya, Karakuri. Ryzel buat masa ini sedang mengumpul item. Kalau diberikan lebih lagi waktu, pasukan Homeboys akan merancangkan sesuatu gerakan, satu gerakan yang mungkin menyebabkan tim SMG terkejut. Tapi lepas dah kena beberapa kali, saya rasa pasukan SMG kita bersedia. Sekarang ni Homeboys, dia bukan buat mic check tetapi dia buat damage check untuk Ryzel. Adakah mencukupi ataupun tidak. Kalau dah cukup, itulah waktu untuk mereka mencari ahli-ahli pasukan SMG. Sekarang ni kita dapat melihat pergerakan mereka lebih yakin kepada bahagian hadapan. Sempat menunjukkan diri terlebih dahulu kerana mengetahui beliau sering kali dicari oleh ahli pasukan SMG untuk direnda supaya side lane lebih mudah lagi pasukan SMG menjaganya. Sekali lagi flanking cuba dilaksanakan oleh Miko. Way of the Dragon ke atas sepat-sepat. Telah ditumbangkan buat kali yang ketiga. Smooth Black Dragon Form menjumpai Zone. Homeboys akan mengundurkan diri mereka terlebih dahulu. Regroup semula kerana mereka tahu Allah bakal muncul tidak lama lagi. Sepat tak ada di dalam permainan buat masa ini. 10 saat sebelum Lord muncul, pasukan SMG ada peluang yang lebih cerah berdasarkan pemain-pemain yang mereka ada. Dan pasukan Homeboys ketika ini adalah keadaan yang tertekan. Perhatikan kedudukan Ryzel. Adakah itu kedudukan yang baik sebenarnya? Adakah flanking diperlukan oleh pasukan mereka? Boleh sebenarnya Ryzel melakukan perkara tersebut. Miko telah melakukan tendangan ke atas zone. Jadi sekarang ini informasi diketahui tiadanya Way of the Dragon. Satu achievement yang baik daripada Zone. Tetapi lihat bagaimana Chibi berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Stormy pada waktu yang sama. Sasar dekat bahagian belakang mencari Chibi. Flicker digunakan pakai dan Ross saja menjatuhkan Chibi. Double kill telah dimiliki. Mencari yang ketiga ketika ini dan berjaya menjumpainya ke atas tangan Warlord. 3 kill untuk legenda kita ini. 7-1-2. Kenapa Patrick dia sangat berbahaya ketika dahulu? Ryzel melompat terlebih dahulu untuk keluarkan damage ketika ini. Cuba untuk memberikan saingan kepada Miko yang masih sangat rendah. Adakah keajaiban akan berlaku kepada pasukan Homeboys? Fakta berjaya untuk mendapatkan lot tersebut. Tapi kita lihat Ryzel yang akan dikejar oleh Zone. Satu lagi hit yang dia perlukan. Lifesteal yang dimiliki. Darah yang dimiliki. Menyebabkan beliau boleh meneruskan perjuangannya. Kali ini SMG mempunyai lot dan boleh digunakan pakai untuk dapatkan inhibitor turret milik pasukan Homeboys. Pasukan Homeboys cuba untuk bergerak agresif tetapi pasukan SMG dah pun bersiap sedia untuk menerima kedatangan Homeboys di bahagian depan. Dan sekarang ini pasukan SMG dengan adanya bantuan Lord yang ketiga akan cuba untuk menjatuhkan inhibitor di bahagian tengah. Mudah dilaksanakan dengan satu pukulan saja. Tapi Miko pembuka bicara dia. Cuba untuk mendapatkan Zone Immortality akan diletupkan inhibitor special pulih daripada bahagian belakang Sasa. Tiada sesiapa menjaganya. Monster kill untuk agenda ini. Mencari yang seterusnya. Killing spree pula dimiliki oleh Smooth. Double kill untuk Sasa. Hampir wipe out untuk SMG pada waktu ini. Tapi lihatlah, Sepat akan menidakkan kemenangan buat pasukan SMG.
Dua lagi berbaki tapi masih lagi belum berakhir. Rene Apathy daripada Sasa cuba untuk memberikan gerakan ke atas Razel. Saksa masuk. Sasa juga ada. Lihat bagaimana Razel akan diusir keluar daripada medan perlawanan. Ada dua catapult minion ketika ini tetapi tendangan pula daripada Miko. Sempat cuba sedaya upaya untuk bertahan. Miko dan juga Saksa akan mengundurkan diri. Razel yang akan memberikan follow up ke atas Sepat untuk menjatuhkan Smooth. Sepat zoning out yang begitu cantik, tidak memudahkan Sasa untuk pergi kepada bahagian hadapan. Tiada ruang untuk menjatuhkan Crystal. Follow up kerjasama yang cantik daripada Razel juga untuk melakukan clearance wave. Sekali lagi, Homeboys menunjukkan pertahanan yang cukup-cukup menakjubkan. Tapi kali ini tim SMG bertenang, mereka berdisiplin, mereka tahu yang itu kesilapan sedikit daripada Smooth, mereka balik dulu. Mereka akan cakap, okey, kali ini dia tak nak bagi situasi yang sama akan terjadi. Bertenang adalah jawapan yang paling baik ketika ini untuk tim SMG merancangkan balik pergerakan mereka, menunggu Smooth untuk tiba. Kalau mereka berjaya untuk dapatkan Razel, itulah sebenarnya kunci yang mereka perlu cari dan mereka tak boleh tinggalkan. Mereka tak nak dejavu balik. Seperti game yang keempat sebenarnya, di mana ingat ataupun tidak SMG yang hampir saja mendapatkan kemenangan. Satu lagi hit yang diperlukan ke atas Crystal tapi Homeboys yang berjaya untuk menidakkan perkara tersebut. Daripada sudut itemization, ada apa-apa yang perlu kita bincangkan ataupun tidak pada minit yang ke-20 ini? Saya rasa mungkin tidak, sebab kita dah pun lihat ini bergantung kepada siapa yang mampu untuk melakukan pelaksanaan dengan lebih cantik. Tapi bercakap tentang itu, Razel! Kali lagi Rene Apathy dikenakan ke atas Razel, jadi gerakan konsil itu diberhentikan seketika. Seolah-olah ada roadblock pula sebentar tadi. Benda ni lah yang paling ramai yang tak suka. Tapi terlebih dahulu, okey sebelum tu, Miko. Cubaan mencari Warlord tapi tidak percaya, tapi berjaya untuk mendapatkan Zone pun sudah cukup baik untuk diri mereka. Netherrealm telah dibuka pula oleh Warlord, memperlambatkan lagi team fight ini. Dibalas semula oleh Stormy pada waktu yang sama. Lihat pasukan SMG dihantar pulang sedikit sebanyak ke belakang ke arah kawasan mereka tersendiri. Pada waktu ini Saksa akan masuk onward daripada Zone. Masih lagi belum berjaya untuk mencapai ruang Sepat yang akan dicari. Sepat yang akan dijatuhkan. Kill satu lagi untuk Saksa pada waktu ini. 4 berhadapan dengan 5. Perlu berhati-hati. Lord akan diusir sedikit oleh pasukan Homeboys. Razel walaupun lifestealnya banyak, tapi satu lagi dust tembakan kalau dikenakan oleh Saksa boleh mendapatkan kill ke atas Razel. Tepat dah tak ada sekarang ni. Tim SMG, mereka akan tolak minion dulu. Mereka akan memberikan advantage yang jauh lebih besar. Kalau dah tak ada satu, seorang kena balik clear minion, akan jadi 3 sahaja untuk pasukan Homeboys. Sangat-sangat sukar kepada mereka. Tapi GB dekat bahagian belakang. Dicari Petrify di lambung pula pada waktu yang sama. Dan ditendang. Sasa ada follow dekat bahagian belakang di Inspection. Sempat digunakan oleh Sasa, berjaya untuk mendapatkan kill pada waktu yang sama. Warlord tidak mampu untuk menyamakan ahli pasukannya. Zone dan juga Razel saja yang tinggal, dan kemenangan untuk SMG berjaya mendapatkan lot yang seterusnya. Still moving under gunfire, Team SMG. Bagaimana seperti kita bincangkan mentaliti mereka, mentaliti legenda, mentaliti juara. Cuba untuk membiarkan pasukan Homeboys ketika ini mengheret mereka kepada perlawanan penentuan. Kiting dan juga Lord Dance yang begitu cantik daripada pasukan SMG. Namun begitu, Homeboys berkali-kali telah pun membuktikan kepada kita mereka mempunyai pertahanan yang cukup hebat. Tapi masalahnya tiada lagi Infiltrator untuk memberikan bantuan. Miko masuk, belum lagi ada flicker tapi cuba untuk mengganggu Zone pada waktu yang sama. Sasa dicari dekat bahagian belakang. Zone akan jatuh terlebih dahulu. Concede digunakan untuk melarikan dirinya dan Smooth in go time. Stormy berjaya mendapatkan kill. Crystal akan dimusnahkan dan SMG still moving on dengan fire. 3 berbalas 3. It's not over.